Bertemu sambungan bab terdahulu. Maharaja Pedang Tertinggi. Bab 39. Pengikut yang bertakwa. 10 murid ini terlalu bangga sebelum ini. Jadi mereka telah membawa cemoohan ini kepada diri mereka sendiri. Pengikut halaman timur berjubah tel menikmati peluang untuk membalas dendam. Awak-awak patut berjaga-jaga. Tunggu sahaja. Saya bukan murid 50 teratas di halaman selatan. Apabila kejohanan halaman datang, Anda akan melihat kuasa sebenar kami. Namong Zeng berkata dengan penuh kasihan sambil dibantu oleh seorang murid lain. Mukanya lebam teruk dan kelihatan sangat janggal. Lengan yang dia telah dipukul oleh Ding Hao masih berasap dengan fros perak dan kebas sepenuhnya. Murid halaman selatan yang lain turut cedera. Mana-mana bahagian badan mereka yang dipukul oleh Ding Hao ditutup dengan kepingan fros berbentuk tapak tangan dan mati rasa sepenuhnya. Mereka semua merenungnya dengan rasa tidak percaya dan takut. Semua orang tahu bahwa Ding Hao telah membentuk elemen darkinya. Kinya juga merupakan ki beku yang sangat jarang berlaku, yang sangat menakutkan. Jangan terlalu sombong, tunggu sahaja sehingga abang senior Liu Kuang, yang sudah memasuki alam dua bukaan, mengalahkan kamu semua. Kita akan tebus rasa malu ini dalam 2 hari. Namong Zeng berkata dengan penuh kebencian sebelum pergi dengan ekornya di antara kedua kakinya. Murid-murid halaman timur ketawa tanpa peduli dan terus mengejek mereka. Mereka hanya berhenti apabila murid terakhir berjubah ungu terpincang-pincang ke kejauhan. Dan mereka semua mengerumuni Ding Hao. Abang senior Ding, kamu pasti telah memasuki alam perantis mempertahankan diri. Itu menakjubkan. Abang senior Ding, bolehkah kamu memberi kami nasihat? Saya menghabiskan sepanjang malam memupuk kemahiran pedang hitam, tetapi saya hampir tidak mencapai kemajuan. Betul, Abang senior Ding. Kemahiran mengatakan bahwa hati memerintah ki, dan ki timbul di dalam hati. Rangsang dantian dengan irama gelap dan dengan itu mencipta ki gelap. Tidakkah ayat ini benar-benar mengelirukan? Apakah jenis irama-irama gelap? Persembahan Ding Hao telah memenangi sepenuhnya rakan sebayanya. Semua orang mengikutnya ke dalam dewan makan, di mana seseorang telah menyediakan sarapan untuknya. Mereka duduk di sekelilingnya semasa mereka makan. Malah Wang Xiaoqi yang bangga itu dengan penuh semangat memanggilnya Abang Kanan Ding. Irama gelap ialah irama yang badan Anda paling selesa, sehingga Anda kehilangan diri Anda sendiri. Ding Hao sangat santai dan menjawab soalan semua orang. Berkongsi pengalaman penanamannya sepenuhnya. Sekelip mata, pagi berlalu. Kemurahan hatinya sekali lagi memenangi murid halaman timur. Tanpa disedari, Ding Hao mempunyai kebanyakan murid berjubah hijau di sisinya. Dia telah memperoleh sekumpulan besar pengikut yang taat. Melihat murid halaman selatan menghilang ke kejauhan, sepasang lelaki muda melompat keluar dari pokok. Mereka semua memakai baju putih tulen dan kelihatan sangat anggun. Dengan pedang panjang tergantung di pinggang mereka. Mereka jelas dari halaman tengah berjubah putih. Apa pendapat kamu semua? Saya tidak sangka halaman timur berjubah tel paling lemah mempunyai figura yang menarik. Hehe, kalau kita tak sekatan sangat, saya nak lawan Ding Hao sendiri. Jangan buat perkara bodoh. Ding Hao mempunyai unsur Tuhan yang jarang berlaku. Jadi kimutan bekunya mungkin unsur terakhir. Kenapa kamu semua memuji dia? Dia hanya seorang badut yang memasuki alam perantis mempertahankan diri satu bukaan. Hanya bagus untuk mengalahkan sampah seperti Namong Zeng. Dia bukan ancaman kepada Alliance of Seven. Betul tuh, halaman tengah berjubah putih adalah yang paling kuat daripada 5. Jadi Ding Hao tidak akan cukup baik untuk 30 teratas di halaman kami. Tetapi Liu Kuang dari halaman selatan telah mendapat sokongan separuh daripada muridnya dan merupakan pilihan utama untuk ketua halaman. Dia mahu memenangi kejohanan itu dan menghantar Namong Zeng berkeliling untuk menguji persaingannya. Liu Kuang pastinya tidak boleh dipandang remeh. Dia nomor 36 dalam ranking dan mempunyai kualiti seorang pemimpin. Jadi dia akan menjadi saingan hebat untuk saudara kita pada masa hadapan. Mari kita beritahu abang apa yang kita lihat. Setelah menyelesaikan misi mereka, murid-murid meninggalkan pokok itu. Hanya seorang daripada 6 orang. Seorang lelaki muda yang dirujuk sebagai saudara kedua, seolah-olah merasakan sesuatu dan merenung sebuah patung batu di kejauhan. Adakah Liang Feixue melihat kita? Di bawah patung seniman mempertahankan diri.
Seorang lelaki muda bertubuh gempal berjubah kuning pucat berkata dengan terkejut sambil menggigit kaki ayam. Liang Feixue berada di tempat kedua selepas Li Muyun dalam perikatan 7 di halaman tengah. Jadi tidak heranlah dia melihat kami, kata seorang lelaki muda yang kacak dengan lembut. Bagaimanapun, kami tidak bersembunyi. Awak betul. Mari kita laporkan apa yang kita lihat kepada peserta terbaik yang lain. Kongsi dengan mereka. Saya akan menumpaskan orang-orang bodoh yang bangga itu jika mereka bukan juga murid-murid halaman utara berjubah kuning. Mengapa kami perlu berkongsi maklumat yang kami bekerja keras untuk dapatkan? Orang tembam itu mengeluh kesal. Dia mencampakkan tulang kaki itu terus ke dalam tong sampah yang jaraknya ratusan meter. Ya, kami semua murid halaman utara berjubah kuning, kata pemuda kacak itu tanpa menoleh ke belakang. Sejak saya memasuki sekte yang mencari ilmu pedang, saya telah bersaing dengan orang lain. Anda mesti ingat, mazhab menilai kita bukan sahaja pada kekuatan dan kemajuan kita tetapi juga kesetiaan dan kepimpinan kita. Murid teras sejati mesti kuat dari segi seni mempertahankan diri, karisma, kesetiaan, dan kepimpinan. Bab 40. Kemunculan pertama keturunan berganda pedang dan pedang. Adakah itu sebenarnya benar? Jika tidak, mengapa Anda pikir 2000 murid dalam senarai menunggu dibahagikan kepada 5 akademi? Bagaimana mungkin terdapat hampir tidak ada pihak berkuasa di akademi, tetapi beberapa guru? Pengurusan lepas tangan seperti ini sesuai untuk murid yang benar-benar berkuasa. Hanya selepas menyatukan akademinya dan mendapat sokongan daripada semua muridnya, dia boleh layak mendapat gelaran murid tertinggi. Akhirnya menyertai murid teras dan memperoleh warisan sebenar mazhab kami dan kemahiran sihir. Kenapa saya tidak tahu semua ini? Kamu hanya pelahap yang makan sepanjang hari. Jika kamu bertanya kepada murid generasi ketiga, kamu pasti tahu. Kenapa saya perlu bertanya karena awak boleh memberitahu saya, kata pemuda tembam itu sambil cemberut. Hei, sejujurnya, awak mungkin sangat kritikal terhadap pemakanan saya karena saya masih berjaya untuk kekal langsing. Sial, awak hampir sama gemuk seperti babi. Pemuda kacak itu hampir pengsan dengan kenyataan ini. Sehingga petang, Ding Hao akhirnya menyingkirkan rakan-rakan muridnya yang teruja dan kembali ke biliknya. Dia menanam benih ki ajaibnya selama 2 jam dan permainan pedangnya selama 2 jam lagi sebelum duduk di atas katilnya untuk meninjau pertarungannya dengan murid Akademi Selatan. Frost Magic Ki pastinya lebih menakutkan daripada Magic Ki biasa. Namong Zeng sebenarnya adalah sama kuatnya dengan saya, tetapi karena dia tidak mengeksploitasi elemennya dan membentuk elemen Magic Ki, dia telah dikalahkan dalam satu gerakan oleh saya. Pengikut-pengikut Akademi Selatan berjubah ungu yang lain juga berada di ambang untuk membentuk benih Magic Ki mereka. Kekuatan purata mereka memang lebih tinggi daripada murid-murid baju hijau Akademi Timur. Mungkinkah kabar angin bahwa Akademi Timur adalah yang paling lemah itu benar? Tidak masuk akal. Murid biasanya dibahagikan kepada akademi secara rawak. Kenapa piawaian kali ini berbeza? Saya tidak menggunakan pedang hari ini dan sebaliknya menyalurkan kemahiran pedang ke dalam kemahiran tapak tangan saya. Ini boleh diterima apabila melawan lawan yang lebih lemah. Tetapi saya perlu menggunakan pedang saya apabila menghadapi orang yang lebih kuat. Secara keseluruhannya, saya tidak tahu cukup kemahiran seni mempertahankan diri. Selain langkah angsa hebat dan pedang silang pantas, saya tidak mempunyai kemahiran lain yang mengagumkan. Ding Hao mengerutkan dahi dan tersenyum pahit. Latar belakangnya terlalu rendah, dan dia tidak pernah mengetahui sebarang kemahiran sihir. Dalam aspek ini, dia jauh di belakang tuan muda manja dari bandar-bandar besar. Tiada seorang pun daripada murid Akademi Timur Baju Hijau, selain beberapa murid cemerlang seperti dirinya dan Zhang Fan, telah merangsang benih Magic Ki mereka. Mereka semua berasal dari latar belakang yang lebih rendah dan hanya mempunyai sedikit pemahaman tentang seni mempertahankan diri. Ding Hao terpaksa mencari cara untuk memperbaiki kelemahan ini dengan segera. Jika tidak, dia akan berada dalam kerugian di hadapan pakar sejati jika dia tidak mempunyai serangan yang kuat. Saya dengar 5 terbaik kejohanan akademi tahun ini akan berpeluang memilih kemahiran mempertahankan diri alam manusia peringkat pertengahan dari perpustakaan sekte yang mencari ilmu pedang dan akan menerima pil magin mencari pedang.
Pil ini boleh meningkatkan penanaman Magic Ki selama 6 bulan. Saya rasa saya perlu mencoba untuk memasuki 5 teratas untuk terus meningkat. Pada pemikiran ini, Ding Hao memutuskan untuk meletakkan semua usahanya ke kejohanan itu lusa. Dia perlu sampai ke alam Grandmaster secepat mungkin. Hanya apabila dia berkuasa sebegitu, dia boleh berjalan bebas di antara haiwan liar yang dipenuhi binatang dan meninggalkan wilayah salji dan tanah utara ke tanah selatan yang jauh. Di sana, dia dapat mencari Mu Huang Tianji dan kakaknya yang hilang. Selepas memikirkan proses dalam pikirannya, Ding Hao terus memupuk kemahiran mencari pedang ajaib. Ki ajaibnya yang beku terus berkembang dalam yin kecil tangannya, terutamanya dalam apertur Holy Spring. Semasa Magic Ki berputar pada kelajuan yang membimbangkan yaitu 10 pusingan sesaat, badan fisikal Ding Hao juga terus bertambah kuat. Ini adalah keajaiban apertur. Revolusi berterusan Magic Ki dalam apertur meningkatkan Magic Ki dan memberikan kekuatan gaib untuk ahli mempertahankan diri. Dengan kefahaman Ding Hao yang luar biasa dan badan yang berubah, kelajuan penanamannya mengatasi orang lain dalam 5 akademi. Dalam sekelip mata, 6 hingga 8 jam telah berlalu, dan ki ajaib di meridian pertama yin kecil tangan Ding Hao menjadi sangat kuat. Semasa ia berpusing, ia mengeluarkan bunyi gemuruh yang memekakkan telinga, hampir mencapai kemuncak alam perantis mempertahankan diri satu bukaan. Pada masa yang sama, apertur Holy Spring hampir ditanam sepenuhnya. Semasa Magic Ki berputar, apertur itu bersinar terang seperti bongka ais, dengan cahayanya menyinari dantiannya. Ding Hao mengangguk kecil dan mengayunkan pedangnya. Retak, retak, pedang itu meninggalkan aliran ais perak, seperti naga berliku panjang. Seluruh bilik itu serta-merta diterangi dengan kepingan salji yang bersinar seperti permata. Pedang ais ajaib Ki, nampaknya menyalurkan ais Magic Ki ke dalam permainan pedang boleh mendapat hasil yang menarik. Hebat, sangat hebat, haha, Ki pedang ais ini bukan sahaja boleh melumpuhkan lawan saya, tetapi ia juga boleh membekukan Magic Ki-nya. Sekarang, Magic Ki saya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ding Hao sangat gembira, mencapai tangan kirinya ke udara. Dia menyedut aliran panjang ais dan kepingan salji kembali ke dalam badannya. Sekarang saya telah menyelesaikan alam perantis mempertahankan diri satu bukaan. Saya kini boleh terus menceroboh meridian saya. Mungkin saya juga boleh memupuk apertur kedua, Fate Sea, dan mencapai alam perantis mempertahankan diri dua bukaan. Dia meletakkan pedangnya, duduk di atas katil, dan mulai memecahkan uratnya. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya dia boleh beraksi dengan baik dalam kejohanan akademi. Dalam sekelip mata, 6 hingga 8 jam lagi berlalu. Ding Hao akhirnya memanggil ki ajaib aisnya dan menembusi meridian lain sepenuhnya. Mencapai apertur kedua meridian pertama tangan yin, Laut Takdir. Dia kemudian mulai memupuk apertur kedua ini. Namun, apa yang berlaku seterusnya mengejutkannya. Apakah ini? Mengapa semua ki ajaib saya tiba-tiba hilang selepas mencapai apertur? Kemahiran mencari pedang ajaib tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Bab 41. Manifestasi berganda suci pedang dan pedang. Ding Hao sangat terkejut. Dia pikir matanya menipunya dan terus menghantar ais ki-nya ke apertur Laut Takdir. Namun, hasilnya sama seperti sebelum ini. Apabila ais ki mencapai apertur Laut Takdir yang kedua, ia hilang sepenuhnya. Tidak kira berapa banyak yang dia hantar atau seberapa keras dia mencoba. Peliknya, bagaimana ini boleh berlaku? Ding Hao memaksa dirinya untuk bertenang dan coba memikirkan masalah ini. Satu-satunya penjelasan yang dia boleh pikirkan ialah kejadian aneh di dalam gua di bawah abis besar, terutamanya dengan bayang-bayang pedang dan pedang yang pelik serta bunyi pertengkaran yang berterusan. Adakah disitulah masalahnya? Pada pemikiran ini, sesuatu yang mengejutkan tiba-tiba berlaku yang hampir menakutkan Ding Hao. Oh wow, budak ini cukup pintar. Kedengaran suara lelaki yang jelas di kepalanya, tanpa sebarang amaran. Ding Hao sangat ketakutan sehingga dia hampir melompat dari katil seperti kucing terkejut dan menggigit lidahnya sendiri. Dia agak pemalu, tetapi kami membuat pilihan yang tepat untuk memilihnya. Balas suara lain di kepalanya. Kali ini, suara lelaki itu digantikan dengan suara perempuan yang lembut dan menggoda. Ding Hao melayang ke tanah, memegang pedangnya di tangannya.
Ki ajaib Ais-nya bergemuruh dengan pantas di aperturnya dan segera mencapai status puncak. Siapa awak? Keluar. Ding Hao melihat sekeliling dan berdiri berjaga-jaga. Keadaan sekelilingnya sunyi sepi dan tiada tanda kehidupan. Adakah suara ini datang dari es Fearless yang mengintai di sebelahnya? Berhenti menjerit. Bodoh, kata suara lelaki itu lagi. Jika kami boleh keluar, kami akan keluar. Tambah suara wanita itu. Jangan panik. Gunakan sahaja sambungan telepati Anda, kata lelaki itu. Anda akan mengetahui di mana kami sebenarnya, kata wanita itu. Kedua-dua suara ini bergema satu sama lain secara berirama seperti cakap silang, menyatukan kata-kata mereka dengan sempurna, dan mereka bercakap dengan lembut tanpa sebarang niat jahat. Ding Hao akhirnya tenang. Dia menyadari bahwa suara-suara itu sebenarnya datang dari pikirannya dan bukannya dari sekelilingnya. Adakah itu ilusi pedang dan pedang yang memasuki tubuhnya? Ding Hao tiba-tiba teringat bahwa selepas ilusi memasuki tubuhnya, bunyi pertengkaran muncul dalam pikirannya. Suara-suara itu sama persis dengan lelaki dan perempuan yang baru saja bercakap. Suara-suara itu muncul lagi seolah-olah mereka tahu apa yang difikirkan oleh Ding Hao. Haha, adakah Anda akhirnya ingat? Suara lelaki itu tergelak kecil. Betul, kami adalah ilusi pedang dan pedang. Suara perempuan itu masih sangat malu dan menggoda. Ilusi pedang dan pedang. Awak ni apa? Tuhan, raksasa. Ding Hao telah benar-benar tenang. Dia perlahan-lahan duduk bersila di atas katilnya, meletakkan pedangnya di lututnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari mana kamu datang? Boleh awak beritahu saya? Anda tidak perlu tahu. Suara wanita itu membentak. Kalau awak nak tahu dari mana kami datang, suara lelaki itu berkata. Ada neraka yang perlu dibayar, kata suara perempuan itu. Tetapi Anda sepatutnya tahu ini adalah benar, kata lelaki itu. Awak bertuah kerana ada kami bersama awak. Kehidupan Anda akan menjadi luar biasa. Anda sangat bertuah kerana kubur nenek moyang Anda mempunyai lebih daripada asap hijau, kata suara perempuan itu. Ia terbakar, kata lelaki itu. Mewahahaha. Mereka berdua mula ketawa gila, seperti orang yang sedang bermesra. Ini mengingatkan Ding Hao tentang ketawa gila pelawak, Zhou Xingxing. Kedua-dua suara ini benar-benar mempunyai kebolehan untuk bercakap silang kerana mereka bergema dan bergurau sesama sendiri dengan kecerdasan dan jenaka yang hebat. Ding Hao hanya boleh diam menunggu selama beberapa menit sehingga ketawa gila mereka reda. Haha, kita pergi terlalu jauh. Namun, anak muda, kamu harus paham betapa sunyinya kita setelah berbilion tahun dikurung seperti orang tua, kata lelaki itu sambil ketawa. Sebelum Ding Hao sempat menjawab, wanita itu menjawab dengan marah, sialan kamu. Saya masih muda dan penuh semangat. Siapa kata saya tua? Saya telah mengenali awak 100,000 tahun. Muda dan penuh semangat, tolong. Awak buat saya mual. Diam. Kalau awak terus dedahkan saya akan belasah awak. Haha, awak boleh coba. Saya tak takut dengan awak. Ding Hao semakin sakit kepala. Apakah jenis makhluk purba mereka? Hei, kamu berdua. Bolehkah kamu berhenti bertengkar? Bagaimana kalau awak keluar dari badan saya supaya kita boleh bercakap? Dia mencadangkan. Mempunyai dua makhluk asing dalam tubuhnya sememangnya satu pengalaman yang tidak selesa bagi sesiapa sahaja. Kita tidak boleh, jerit kedua-dua suara itu serentak. Ding Hao terdiam. Jika kami meninggalkan badan Anda, kami akan hilang di dalam angin, kata lelaki itu. Saya menghabiskan semua sumber yang saya kumpulkan selama beratus-ratus ribu tahun untuk memperbaiki badan, meridian, dan perlembagaan Anda. Anda perkara kecil yang tidak bersyukur. Sekarang awak nak saya pergi. Wanita itu meraung marah seolah-olah dia telah ditinggalkan. Kami bukan sahaja membetulkan meridian Anda, anak lelaki. Kami pada dasarnya memberi Anda transformasi dalaman, kata lelaki itu. Satu tan surga semua intipati langit dan bumi telah diserap oleh tubuh fana awak. Saya sangat cemburu dengan awak. Wanita itu hendak berkata sesuatu apabila mendengarnya tetapi tiba-tiba terhenti. Oleh itu, kuasa Anda sekarang benar-benar satu daripada jenis. Anda adalah badan pedang semula jadi. Lelaki itu kedengaran sangat bangga. Anda bodoh. Dia sebenarnya manifestasi berganda suci pedang dan pedang.
Membetulkan wanita itu. Wanita tua, adakah Anda coba untuk memulakan pergaduhan? Tanya lelaki itu dengan marah. Saya. Jadi apa? Dia mengejek. Ding Hao mendapat satu lagi sakit kepala dan segera coba mengalihkan topik. Apakah manifestasi berganda suci pedang dan pedang? Bab 42. Kemunculan pertama pedang dan pedang berganda Ancestry. Pet. 2. Ia berfaedah dalam cara yang sangat baik dan praktikal. Anda akan tahu ini pada masa hadapan, kata suara lelaki itu. Dia kedengaran seolah-olah mahu terus bercakap tetapi tidak. Betul tuh, yakinlah. Kami berada di dalam badan Anda tetapi tidak mempunyai niat jahat. Sebaliknya, Anda mula mendapat banyak faedah. Dan apabila masa yang sesuai dan syarat dipenuhi, kami akan meninggalkan badan Anda, kata suara wanita itu dengan nada lembut yang jarang digunakannya sehingga kini. Saya tahu apa yang dibimbangkan oleh lelaki muda itu. Anda boleh yakin bahwa kami pasti tidak akan terlibat dalam hela keji seperti memiliki badan Anda. Itu betul. Siapa yang mengambil berat tentang bangkai-bangkai kamu yang lemah? Betul tuh, untuk berpikir bahwa saya pernah memiliki badan yang cukup tajam untuk memotong logam. Seseorang mesti tahu bahwa saya diperbuat daripada keluli meteorik ketuhanan yang digabungkan dengan 1000 bahan lain yang menakjubkan. Suara wanita itu berkata. Anak muda, jika kamu benar-benar mahu kami meninggalkan badan kamu, apa yang kamu perlu lakukan sekarang ialah bergegas dan berlatih untuk membina kuasa kamu. Bukan kami tidak mahu pergi, tetapi kami tidak boleh. Dua suara itu saling melengkapi. Suara perempuan itu hampir berkata sesuatu sebelum suara lelaki itu terbatuk-batuk untuk menghentikannya. Nampaknya saya tidak akan dapat membuat dua orang ini meninggalkan badan saya buat masa ini, pikir Ding Hao. Walaupun begitu, nalurinya memberitahunya bahwa kemungkinan besar, dua watak misteri dan penting diri ini tidak membawa sebarang niat jahat kepadanya. Oh ya, adakah kamu berdua yang menyelamatkan saya ketika saya jatuh dari tebing ketika itu? Tanya Ding Hao sambil teringat sesuatu. Dia teringat bahwa dia telah jatuh 10 kaki dari tebing sebelum ini. Dan secara logiknya, dia tidak boleh langsung jatuh ke dalam gua. Tetapi dia telah bangun dalam satu gua. Oleh itu, dia membuat kesimpulan bahwa sesuatu pasti berlaku tanpa pengetahuannya semasa dia tidak sadarkan diri. Kami tidak boleh mengambil kredit untuk itu, kata suara wanita itu. Selepas 100,000 tahun berbelanja, kami berdua kehilangan tubuh fisikal kami dan hanya kesadaran kami yang tinggal. Kami tidak mempunyai keupayaan seperti itu untuk memecahkan kejatuhan Anda, kata suara lelaki itu. Struktur gua ini unik. Setiap 10 hari, vakum yang sangat kuat akan tercipta di pintu masuknya, sambung suara perempuan itu. Ia berlangsung selama 3 menit setiap kali, tambah suara lelaki itu. Itulah sebabnya saya katakan bahwa tanah perkuburan nenek moyang awak mesti terbakar, menyebabkan awak mendapat tuah yang luar biasa. Jika masa kejatuhan awak tidak bertepatan dengan penciptaan vakum pada hari itu, awak tidak akan masuk ke dalam gua. Suara perempuan itu berkata, terus-menerus kagum dengan nasib Ding Hao. Kamu pasti sudah lama mati, dan tidak ada cara untuk kami membaiki kamu, sambung suara lelaki itu. Kini, akhirnya, Ding Hao memahami betapa bertuahnya dia karena terjatuh berhampiran gua pada saat yang tepat vakum dicipta. Jika tidak, dia akan terhempas ke dasar tebing dan menjadi sekeping pai daging. Memandangkan kamu berdua sudah lama melekat pada badan saya, kenapa sampai sekarang kamu mendedahkan diri kamu? Tanya Ding Hao. Sebelum ini, Anda terlalu lemah dan tidak mungkin Anda boleh membangkitkan kami. Hanya selepas mencapai puncak tahap murid bela diri bukaan 1, tubuh dan ki kamu boleh menanggung kehendak ilahi kami, kata suara perempuan itu menyindir, seolah-olah dia sedang membulatkan matanya pada saat ini. Ding Hao tidak kembali. Betul. Semasa saya berlatih kitab suci pencarian pedang Taixuan tadi, semua ki saya tiba-tiba hilang apabila ia menghampiri titik laut takdir saya. Adakah kamu berdua tahu apa yang berlaku? Tanya Ding Hao. Selepas pertukaran kata-kata ringkas dengan suara-suara itu, tumpuan Ding Hao dengan pantas kembali kepada peristiwa yang tidak dijangka semasa dia berlatih sebelum ini. Ini sebenarnya isu yang paling mendesak dan maut yang perlu saya tangani, pikirnya. Haha, disinilah manifestasi berganda suci pedang dan pedang,
Paling mendalam, kata suara lelaki itu dengan bangga. Teknik itu merujuk kepada cara untuk meningkatkan kemahiran seseorang. Tidak kira dengan pedang atau pedang, mereka boleh bertambah baik dengan pesat. Ia juga membolehkan seseorang bercucuk tanam pada kelajuan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Suara perempuan itu menerangkan secara ringkas. Suara lelaki itu terus menerangkan bagi menyokong teori syarikatnya. Bagaimanapun, sistem ini mempunyai sekatan yang tidak boleh diabaikan, yaitu, tidak kira sama ada seseorang itu berlatih dalam teknik pedang atau pedang. Jika seseorang berlatih hanya dengan salah satu daripadanya, apabila mencapai setiap peringkat, dia akan menghadapi halangan yang sukar untuk diatasi. Seseorang perlu berlatih dalam kedua-dua jenis teknik untuk mencapai kejayaan dan kemajuan ke peringkat seterusnya. Sekarang, awak sedang berlatih kemahiran pedang seorang diri. Anda telah pun mencipta Seed of Qi untuk teknik Chili Sword dan membuka 2/9 meridian pertama yin kecil tangan Anda. Anda telah memperhalusi titik Holy Spring Anda dan mencapai peringkat martial disciple 1 bukaan. Ini dikenali sebagai Qi Craft pedang. Suara perempuan itu terus menerangkan. Oleh itu, mengikut sekatan khas Holy Double Manifestation of Sabre and Sword, jika Anda ingin memupuk mata Fate Si Anda ke peringkat martial disciple 2 bukaan, Anda perlu melatih diri Anda untuk menghasilkan satu bentuk teknik saber Qi. Hanya selepas itu, Anda boleh mencapai kejayaan. Suara lelaki itu menyimpul. Benih Qi teknik pedang. Adakah Anda maksudkan bahwa tubuh manusia boleh mencipta benih Qi kedua? Ini mustahil. Bukan, tanya Ding Hao. Dia tidak memahami sepenuhnya apa yang dicadangkan oleh suara-suara itu dan ide itu seolah-olah tidak dapat difikirkannya. Mengikut prinsip pembelajaran seni mempertahankan diri di tanah infinity, seseorang hanya boleh mencetuskan satu benih Qi semasa hayat mereka. Ini karena setiap orang hanya memiliki satu dantian dan satu sistem penanaman yang dikenali sebagai 12 meridian piawai. Untuk mencetuskan benih Qi kedua dalam tubuh seseorang adalah ide yang tidak masuk akal dan tidak mungkin. Wahahaha. Secara semula jadi, mustahil bagi orang biasa untuk menjana benih Qi kedua. Dari awal zaman, pakar dalam alam Maharaja Marsial dan Maharaja Agung Marsial pun gagal berbuat demikian, kata suara lelaki itu. Dia nampaknya telah menyimpulkan apa yang difikirkan oleh Ding Hao. Namun, hehe. Ia sepenuhnya makanan ayam untuk seseorang yang mempunyai keturunan yang luar biasa seperti Holy Double Manifestation of Sabre and Sword. Wahahaha. Sambung suara perempuan itu mengikut baris kenyataan suara lelaki itu. Perasaan bangga yang besar dikesan dalam ketawanya yang sedikit kasar. Oh, kenapa awak berkata demikian? Ding Hao bertanya. Berminat dengan teori pelik mereka. Dalam tubuh orang biasa, terdapat satu dantian, 12 meridian, dan 108 apertur. Dalam tubuh seseorang yang membawa keturunan, manifestasi berganda suci pedang dan pedang, terdapat 2 orang dantian, laluan meridian kedua, dan apertur lain yang tidak terkira banyaknya. Kesemuanya membentuk sistem latihan kedua yang bebas daripada 12 laluan utama, kata suara lelaki itu. Dia tidak boleh berhenti bercakap sekarang. Manifestasi berganda suci pedang dan pedang dilengkapi dengan laluan latihan kedua, tanya Ding Hao. Dia digegarkan secara emosi, karena ini adalah kali pertama dia mendengar tentang teori sedemikian. Ia benar-benar menghancurkan peraturan tetap masyarakat seni mempertahankan diri di dunia ini. Bolehkah seseorang benar-benar melatih 2 dantian, 2 benih Qi, 2 laluan meridian, dan 2 jenis Qi pada masa yang sama? Dia berpikir. Haha, anak muda, pikiran Anda berputar sekarang. Bukan, soal suara perempuan itu sambil ketawa berdekah-dekah. Satu pemikiran terlintas di pikiran Ding Hao, menyentaknya seperti kilat. Dia tiba-tiba menyadari masalah dengan latihannya. Menurut Anda berdua, saya mempunyai perlembagaan manifestasi berganda suci pedang dan pedang. Dan ia memberi saya kelebihan semula jadi serta beberapa sekatan yang telah ditetapkan. Ternyata pada ketika itu, apabila Ichiki tiba-tiba hilang berhampiran apertur Fate Si saya, itu karena saya memupuk ilmu pedang Qi sahaja, tanpa melatih laluan meridian kedua saya. Oleh itu, saya gagal karena saya menghadapi sekatan tetap, bukan karena ada sesuatu yang tidak kena dengan latihan saya.
Betul tuh, awak tidak terlalu bodoh. Anak muda, kata suara lelaki itu sambil mengangguk puas. Ding Hao tidak kisah dengan implikasi merendahkan dalam kata-kata suara lelaki itu dan sebaliknya meminta nasihatnya dengan rendah hati. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kedua orang tua saya. Suara perempuan itu menjadi marah sebaik sahaja dia mendengar bagaimana dia memanggilnya. Seolah-olah dia adalah seorang kanak-kanak yang telah mengambil manisannya daripadanya. Brat, jangan panggil saya orang tua awak. Saya masih sangat muda. Panggil saya kakak tidak. Panggil saya adik tidak. Saya akan lebih muda daripada awak dengan cara itu. Panggil saya, Cik. Ding Hao terdiam. Bab 43. Manifestasi berganda suci pedang dan pedang. Suara lelaki itu ketawa dengan kuat. Berkata, jangan pedulikan wanita gila itu sememangnya. Apa yang Anda perlu lakukan ialah membuka set kedua untuk melatih meridian Anda. Mensimulasikan benih ki kedua. Dan menguasai bentuk mistik kedua. Tenaga untuk memenuhi sekatan perlembagaan, manifestasi berganda suci pedang dan pedang. Kemudian, semua halangan Anda secara semula jadi akan diatasi. Saya mohon kedua-dua orang senior untuk mengajar saya bagaimana untuk membuka sistem latihan kedua dalam diri saya, tanya Ding Hao dengan ikhlas. Hahaha, budak baik, Anda tidak sabar, walaupun... Tidakkah Anda ingin bertanya bagaimana Anda akan berbeza daripada orang biasa selepas membuka sistem latihan kedua dalam diri Anda? Kata suara lelaki itu. Dia kelihatan sangat gembira dengan pilihan Ding Hao. Tetapi dia tidak lupa untuk mengingatkan pemuda itu dengan sungguh-sungguh. Saya percaya bahwa kamu berdua senior tidak akan membahayakan saya. Jawab Ding Hao dengan muka lurus. Kedua-dua suara di kepalanya seperti terkejut dengan jawabannya dan berhenti seketika sebelum tiba-tiba pecah ketawa kuat serentak. Baik, tidak buruk sama sekali. Anak yang baik, kami tidak salah menilai Anda atau membuat pilihan yang salah dalam memilih Anda. Untuk berpikir bahwa Anda akan mempunyai hati yang suci dan tidak bersalah seperti bayi yang baru lahir, itu kualiti yang jarang dilihat. Hahaha, nak, yakinlah. Kita berdua dan awak saling berkait rapat dan nasib kita telah saling berkait. Juga, sejak awal, kami tidak mempunyai niat jahat terhadap kamu, kata suara lelaki itu kagum. Suara perempuan itu perangai, tetapi ketika ini juga sedang ketawa dengan kuat. Yakinlah, nak, kuasa, manifestasi berganda suci pedang dan pedang, tidak pernah menemui tandingannya sejak awal zaman. Dan hanya satu atau dua daripada berbilion orang yang memiliki keturunan dan perlembagaan sedemikian. Jika tidak, ia tidak akan dikenali sebagai manifestasi suci. Dengan mempraktikkan kedua-dua teknik pedang dan pedang, Anda akan menjadi lebih kuat daripada rakan kungfu Anda berkali-kali. Malah, memintas barisan akan menjadi makanan ayam kepada Anda. Terdapat juga faedah lain yang akan Anda fahami sendiri pada masa hadapan. Kata suara lelaki itu. Kali ini, dia tidak bergaduh dengan suara perempuan itu. Hehe, Ding Hao tergelak mendengarnya. Sejak itu, dia tidak meragui dua suara itu lagi. Walaupun kedua-dua suara lelaki dan perempuan itu kasar, bongkak, tidak munasabah, dan agak kasar, atas sebab tertentu. Ding Hao merasakan kedua-dua suara itu sangat dikenali. Seolah-olah mereka entah bagaimana berkaitan dengannya sejak awal lagi. Dengar, mulai sekarang, saya akan bercakap mengenai kaedah untuk membuka sistem latihan kedua, kata kedua-dua suara serentak. Suara lelaki itu berkata dengan sungguh-sungguh, perbezaan antara manifestasi berganda suci pedang dan pedang, ialah selain dantian perut dan 12 laluan meridian utama, ia juga melatih dantian tengah dan 6 laluan meridian kecil. Dantian tengah merujuk kepada yang di tengah dada Anda dan bukan di perut Anda. 6 laluan meridian kecil merujuk kepada 6 meridian yang jarang diperhatikan yang memancar keluar ke arah badan Anda dari hap mereka. Dantian tengah. Mereka dikenali sebagai Ren, Du, Chong, Dai, Yang dan Yin meridian. Betul, 6 urat ini berbeza daripada 12 meridian utama orang normal. Itulah sebabnya ia dikenali sebagai 6 meridian kecil. Dengan melatih 6 laluan ini, Anda akan menikmati kesan dan kuasa yang sama seperti dia yang melatih 12 meridian utama, kata suara wanita itu. Dia kemudian terus menerangkan dengan nada serius yang jarang digunakan.
Anda tidak perlu menguasai terlalu banyak sekarang. Anda hanya perlu memulakan latihan dari laluan kecil pertama, Ren Meridian. Walau bagaimanapun, Anda telah melatih 12 meridian utama Anda dengan ki daripada craft pedang Anda. Oleh itu, mengikut keperluan, manifestasi berganda suci pedang dan pedang, Anda perlu melatih 6 meridian kecil Anda menggunakan ki daripada teknik pedang. Hanya dengan itu Anda akan dapat mencapai kedua-dua teknik pedang dan pedang. Ding Hao mengangguk dan mengingati setiap perkataan yang didengarinya. Langkah pertama secara semula jadi akan meniru benih kedua tenaga mistik Anda. Tutup mata Anda dan jangan salurkan ki berais dari perut dan tian Anda. Sebaliknya, fokus untuk merasakan ruang di sekeliling bahagian tengah dada Anda. Terdapat dantian tersembunyi di sana, dan Anda akan dapat merasai ki di sana. Apabila mendengar kata-kata ini, Ding Hao mula menumpukan perhatian untuk merasakan ki dalam dantian tengahnya seperti yang diarahkan. Sememangnya, selepas hanya fokus seketika, dia mula merasakan kehadiran laut dantian yang luas di dadanya seperti yang digambarkan oleh suara lelaki itu. Terasa tidak terbatas seperti galaksi dan size-nya setanding dengan perut dantiannya. Mungkin, ia lebih misteri daripada dantian perut. Ini adalah dantian pusat saya, pikir Ding Hao seketika. Dia kemudian memutuskan untuk menyalurkan ki dalam dantian pusatnya menggunakan formula ki lukisan. Kemahiran biasa daripada manual yang dibelinya di pasaran gelap. Formula itu tidak disenaraikan dan hanya kemahiran Ruji. Ia tidak mempunyai bentuk tertentu dan tidak pula khusus untuk digunakan dalam teknik pedang atau pedang. Ia adalah kemahiran asas dan tidak akan bercanggah dengan teknik pedangnya jika dia menggunakannya untuk menyalurkan ki dalam dantian tengahnya. Kali ini, proses itu berjalan dengan sangat lancar. Selepas pengalaman awalnya melukis ki dan mensimulasikan benih ki mistik pertamanya, Ding Hao berjaya mencetuskan benih ki mistik baru dalam dantian tengahnya dalam masa kurang daripada 2 jam, dengan bantuan dan bimbingan daripada suara lelaki dan perempuan di kepalanya. Benih ki mistik yang baru ini mengeluarkan cahaya kuning jingga, yang berbeza daripada benih dari dantian perutnya. Benih dari perut dantian mengeluarkan cahaya kristal yang jelas, agak seperti jet. Benih baru itu menari dan berkelip-kelip, seperti bola api kecil, seolah-olah ia akan mula terbakar pada bila-bila masa. Penanaman ultra pantas Ding Hao menyebabkan banyak kekaguman daripada suara lelaki dan perempuan di dalam kepalanya. Ini kata Ding Hao, sangat terkejut. Haha, inilah Ki of Heat, jenis ki yang paling sesuai di dunia ini untuk teknik pedang. Apa yang Anda perlu lakukan ialah menyalurkannya untuk membina Ren Meridian Anda. Yang pertama daripada 6 meridian kecil, kata suara lelaki itu sambil ketawa berdekah-dekah. Betul, terdapat 18 mata kritikal di Ren Meridian. Selepas Anda memekatkan yang pertama yang dikenali sebagai tahap pertengahan, Anda akan mencapai tahap murid bela diri 1 bukaan daripada 6 meridian kecil. Itu adalah peringkat yang sama dengan 12 meridian utama dantian perut Anda. Dengan cara itu, kedua-dua sistem akan saling melengkapi. Kemudian, Anda boleh menembusi halangan Anda dan maju menjadi murid bela diri 2 bukaan. Suara perempuan itu menasihati dengan lembut. Ding Hao mengangguk dan menyadari apa yang mereka berdua maksudkan. Dikatakan, secara semula jadi, dia tidak boleh menggunakan ki yang berkaitan dengan kerajinan pedang seperti Kitab Suci Pencari Pedang Taixuan. Untuk menguatkan 6 meridian kecilnya, dia terpaksa menggunakan ki daripada teknik pedang. Jika tidak, ia akan bercanggah dengan ki habanya. Persoalannya sekarang, di mana dia boleh mencari manual teknik pedang tahap manusia seperti Kitab Suci Pencari Pedang Taixuan. Ini adalah masalah besar baginya. Baru saja dia termenung. Ada sesuatu yang terlintas di pikirannya secara tiba-tiba. Dia turun dari katilnya dan mendapati sebuah buku kecil berwarna biru langit dari ransel di atas mejanya. Ia adalah manual One Saber to Begin Your Journey yang lusuh, yang dia telah membelanjakan sejumlah besar uang untuk membeli di pasar gelap dari daerah setinggan gunung belakang. Pada masa itu, emosinya telah menguasai dirinya dan dia membelinya sebagai hasilnya. Ia adalah manual teknik pedang utama Ki, tetapi malangnya, salinannya tidak lengkap. Ding Hao menyemak manual dengan teliti dan agak kecewa apabila mendapati kira-kira 1/4 daripadanya hilang.
Walaupun ia tidak banyak, namun, dia tidak boleh sembarangan mula mempraktikkan teknik dengan cara ini. Biar saya tengok. Ini menarik. Manual ini nampaknya saya kenal sedikit, kata suara perempuan di kepalanya. Dia membenarkan Ding Hao membaca manual. One saber to begin your journey. Sekali secara terperinci dan serta-merta mula menggumam sendiri selepas itu. Kemudian, dia kini termenung. Nampaknya perempuan gila itu perasan sesuatu. Kita tunggu, kata suara lelaki itu. Seperti perasan sesuatu juga. Ding Hao mengangguk. Dikatakan, apabila fajar keesokan harinya, suara wanita itu seperti tidak mengumpul pikirannya dan masih berdiam diri. Lupakan. Buat Masani kita jangan kacau dia. Walaupun wanita gila itu biasanya tidak boleh dipercayai, dia mempunyai beberapa pencapaian dan pengetahuan dalam kemahiran pedang. Apabila dia benar-benar berjaya mengeluarkan sesuatu, siapa tahu, mungkin dia boleh menyiapkan manual itu. Suara lelaki itu berkata dengan ceria kepada Ding Hao pada waktu subuh. Nak, kamu harus memupuk 2 biji ki dalam dantian tengah dan bawah kamu dahulu, supaya Anda boleh menjamin kebolehan semasa Anda. Bab 44. Persaingan besar antara 5 akademi. Ribut berterbangan. Terima kasih banyak atas nasihatmu, tua. Saya paham sekarang. Balas Ding Hao sambil mengangguk. Awak, orang yang sangat hina, telah bercakap buruk tentang saya di belakang saya lagi. Suara wanita itu, yang telah lama diam, berkata. Dia tidak akan mengalah, dan segera mengeluarkan tegurannya apabila mendengar suara lelaki itu bercakap tentang dirinya. Jelas sekali saya berkata begitu di muka awak. Bagaimana saya boleh bercakap di belakang awak? Balas suara lelaki itu sambil ketawa kuat dan bangga. Suara perempuan itu senyap. Ding Hao terdiam. Kenapa kita tak buat macam nih? Nak, pada masa hadapan, awak panggil saya sebagai master pedang, dan wanita gila itu sebagai sabre master, untuk mengelakkan perkara yang bercampur aduk apabila kita bercakap lain kali. Kami juga akan tahu dengan siapa Anda bercakap dengan cara ini, suara lelaki itu berkata. Sial awak, saya masih dalam tahap kegemilangan saya. Sabre master kedengaran terlalu tua untuk saya. Panggil saya Saber Fairy. Wahahaha pari saber. Saya meludah pada pemikiran itu. Awak perempuan gila. Tapi awak berani nak gelarkan diri awak sebagai bidadari. Saya suka. Apa yang awak akan lakukan tentang itu? Lagipun, ia lebih baik daripada Anda memanggil diri Anda Tuan Keji, bukan? Nota, perkataan Mandarin Despicable dan Sword berbunyi serupa haha. Despicable Master. Awak memang cukup hina. Sialan awak. Adakah awak gatal untuk bergaduh? Jalang gila. Tuan Pedang berseru. Dia telah benar-benar didorong gila pada ketika ini. Master Sabre ketawa berdekah-dekah dan menjawab. Saya tidak akan menjadi hina seperti awak. Ding Hao tidak tahu hendak berkata apa. Ia adalah pada hari kedua. Ding Hao mengikut rutinnya seperti biasa pergi ke kantin untuk bersarapan bersama Zhang Fan. Pemburu remaja itu berkerut dahi. Dia telah mengamalkan kitab suci pencarian pedang Taixuan selama 2 malam 1 hari. Tetapi masih tidak membuat kemajuan. Dia tidak dapat merasakan apa-apa firasat kinya. Lebih-lebih lagi, kedudukannya telah jatuh kebahagiaan bahwa semua 400 murid Akademi Timur Baju Hijau. Zhang Fan mula bangkit hanya selepas menerima sagu hati dan dorongan Ding Hao. Selamat pagi, Abang Senior Ding. Semoga kamu sehat, Abang Senior Ding. Terdapat aliran berterusan murid dari Akademi Timur Baju Hijau menyapa Ding Hao dengan mesra semasa dia menuju ke kantin. Kira-kira 50 hingga 60 murid telah pun berkumpul di sisinya sebelum dia tiba. Dan mereka semua meminta nasihatnya mengenai isu yang mereka hadapi semasa latihan kungfu mereka sendiri. Ding Hao tersenyum tipis di wajahnya dan tidak menyimpan sebarang rahasia. Dia menjawab semua soalan mereka dengan sabar dan mencurahkan segala ilmunya sebagai balasan. Seseorang sudah pun menyediakan sarapan untuknya apabila tiba di kantin. Hampir 100 orang murid mengelilingi Ding Hao ketika mereka makan dan meminta nasihat antara satu sama lain. Semua orang bertukar pandangan yang bersinar semasa latihan, dan suasana sangat bersemangat di kedua-dua bahagian. Adegan ini menyebabkan sesetengah orang berasa kagum dan cemburu terhadap Ding Hao.
Untuk berpikir bahwa Ding Hao ini telah berjaya mengumpulkan begitu ramai murid di sisinya dalam tempo yang singkat dalam beberapa hari. Ia benar-benar hebat pemikiran dan strategi di pihaknya. Pemuda beralis mata tajam dan hidung mancung yang berbentuk seperti paruh helang itu mengerutkan dahi sambil berkata kepada beberapa orang sahabat di sisinya. Dia duduk di ujung kantin. Dia dikenali sebagai Jisin dan dia adalah salah seorang daripada 10 pilihan pertama dalam kalangan calon Akademi Timur Baju Hijau. Kekuatan Jisin tidak boleh dipandang ringan. Dia juga berada di kedudukan sebelum Ding Hao, di tempat ke-83, dalam senarai nominal daripada peperiksaan kemasukan. Lebih-lebih lagi, dia telah menjadi murid bela diri 2 bukaan dalam penanaman kinya. Dikatakan bahwa dia mempunyai pengaruh yang besar. Dia berasal dari keluarga besar di kaki gunung yang mempunyai asas yang kukuh di rantau ini dan mempunyai kekayaan yang luas. Dia tidak kekurangan pengikut di sisinya. Walaupun craft pedang Ding Hao hebat, dia hanya mempunyai itu. Dari segi penguasaan Qi, dia jauh lebih lemah daripada kamu, Abang Senior Ji. Dia tidak boleh terus bersikap angkuh untuk beberapa hari lagi. Dan apabila tiba masanya, mereka yang berkumpul di sisinya karena mereka telah menerima sedikit faedah daripadanya akan pergi lambat laun. Seorang lagi murid yang rapat dengan Jisin berkata sambil ketawa dingin. Betul, seseorang perlu bergantung pada kekuatan sendiri untuk akhirnya lulus peperiksaan dan kekal dalam sekte yang mencari ilmu pedang. Apa guna menang atas orang bodoh tak guna tuh? Jangan risau, Abang Senior Ji. Berbanding dengan kamu, Ding Hao jauh lebih rendah diri. Seorang lagi murid di sebelah Jisin berkata sambil ketawa. Ekspresi Jisin menjadi sedikit lebih menyenangkan selepas mendengar komen mereka. Ia pada masa yang sama. Ia berada di dalam bilik pertama halaman pertama di Akademi Timur Baju Hijau. Apa, Ding Hao? Orang rendahan itu, berlatar belakangkan petani, memberi sedikit bantuan di kantin lagi untuk menarik lebih ramai orang kepada dirinya. Kata seorang remaja yang sedang duduk bersila di atas tikar, berlatih. Dia membuka matanya sedikit dan sinar sejuk memancar dari kedalaman matanya. Kemudian, sinar itu hilang dengan cepat. Wajah pemuda itu cantik. Dia jelas lelaki. Tetapi keningnya sangat elegan sehingga kelihatan seperti daun dari pokok willow. Matanya panjang dan sempit. Dan dia menjeling sedikit karena kebiasaan. Mereka adalah feminin seperti wanita. Dan ia membuatkan orang berasa bahwa dia sangat cerdik dan licik. Dia dikenali sebagai Lilan. Ia adalah nama yang kelihatan sangat feminin. Pada hakikat, bagaimanapun, dia berada di kedudukan pertama daripada 10 pilihan terbaik kumpulan calon dari Akademi Timur Baju Hijau. Lilan berada di tempat ke-35 dalam senarai nominal yang menunjukkan keputusan peperiksaan kemasukan, dan bakat serta bakatnya amat mengejutkan. Ramai penatua dari sekte yang mencari ilmu pedang menganggapnya sebagai pakar nomor 1 kumpulan murid dari Akademi Timur Baju Hijau ini. Oleh karena dia mempunyai keistimewaan untuk tinggal di bilik pertama halaman pertama. Secara semula jadi dia membawa dirinya sebagai individu yang unik. Dikatakan bahwa Lilan adalah saudara langsung salah seorang penatua di tempat suci dalaman sekte yang mencari ilmu pedang yang memegang kuasa sebenar. Pengaruh yang dia ada bukanlah perkara kecil. Mengenai mengapa Lilan ditugaskan ke Akademi Baju Hijau Timur, yang gabungan kekuatan calonnya adalah yang paling lemah di antara 5 akademi, adalah soalan yang mengganggu mereka yang mengetahui latar belakangnya. Tidak sukar baginya untuk ditugaskan ke Akademi Berbaju Putih Pusat, yang paling kuat di antara 5 akademi, berdasarkan kekuatan dan hubungannya dengan penatua tersebut. Selepas dia memasuki Akademi Baju Hijau Timur, ramai murid yang mempunyai maklumat dalaman dikumpulkan oleh pihak Lilan atas kerelaan mereka sendiri dan bersedia untuk berjanji setia kepadanya. Pada masa ini, kira-kira 5 orang berdiri dengan hormat di hadapan Lilan. 2 daripada mereka ternyata daripada 10 pilihan terbaik Akademi Timur, dan mereka ialah Geyin dan Zhang Tianlun. Mereka tidak lemah, tetapi sebelum Lilan, mereka kelihatan lemah dan tidak berani untuk bernafas terlalu kuat. Abang Senior Li, bolehkah kita berdua memberi pelajaran kepada anak muda ini? Kami akan buat dia hilang muka di hadapan semua orang supaya dia tidak berani memberikan pandangannya kepada sesiapa lagi, kata Geyin dalam cobaan untuk mencadangkan rancangannya. Tidak perlu untuk itu,
Balas Lilan dan menutup matanya perlahan-lahan semula. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Ia hanya akan membuatkan murid Akademi Timur yang lain membenci kamu berdua. Ia akan mengganggu rancangan kita. Geyin menjadi pucat muka. Lilan fokus memikirkan penyelesaian sebelum memberi arahan. Ding Hao hanyalah watak kecil. Dia hanya seorang bodoh yang naif. Adakah dia percaya bahwa dia boleh memenangi orang lain untuk melakukan kerja untuknya hanya dengan melakukan kebaikan kecil untuk mereka? Dia tidak tahu bahwa kekuatan adalah segala-galanya dalam sekte yang mencari ilmu pedang. Hanya yang kuat berhak bersuara. Dengan membahagikan perhatiannya kepada aktiviti duniawi seperti itu, dia pasti telah melambatkan latihannya. Dia berdagang untuk sesuatu yang kurang berharga. Dia tidak berpandangan jauh dan tidak mempunyai semangat yang betul dalam dirinya. Dia tidak bernilai perhatian kita. Kamu betul, Abang Senior. Zhang Tianlun bersetuju. Perkara paling penting kepada kami sekarang ialah persaingan utama 5 akademi. Sebelum ini, saya mau Anda semua mengetahui tentang kekuatan calon dari 4 akademi lain. Bagaimana perhimpunan risikan itu berjalan? Tanya Lilan dengan mata terpejam. Di antara 5 akademi, Akademi Pusat Baju Putih adalah yang paling kuat. Daripada 10 calon pilihan, 7 daripadanya adalah adik-beradik angkat dan dikenali secara kolektif sebagai Perikatan 7 yang berhormat. Pemimpin mereka dipanggil Li Muyun dan kekuatannya tidak terduga. Kami menganggarkan bahwa ia melebihi pengamal seni mempertahankan diri 3 bukaan. 6 yang lain juga tidak lemah dan berpeluang menjadi antara 20 kedudukan pertama daripada 5 akademi. Mengenai kekuatan, tahap, teknik atau taktik pertempuran yang mereka amalkan, saya telah mengetahui semua tentang mereka secara rahasia dan meletakkannya dalam buku kecil ini. Sila lihat, Abang Senior Li. Dia kemudiannya membentangkan buku kecil dengan muka depan berwarna biru. Lilan menerima buku kecil itu, membukanya, dan melihat beberapa kali pada kandungannya sebelum mengangguk puas. Kamu telah melakukannya dengan baik. Sangat bagus. Teruskan. Pergi siasat Li Muyun dan kumpulkan risikan yang lebih terperinci mengenainya. Yakinlah, Abang Senior Li. Saya akan menyelesaikannya secepat mungkin, kata Geyin sambil mengangguk, terharu dengan respons positif. Melihat rekan muridnya telah dipuji, Zhang Tianlun bergegas melaporkan penemuannya sendiri juga. Dia tidak berpuas hati untuk ketinggalan. Bab 45. Teknik 1 pedang untuk memulakan perjalanan Anda. Pengikut ranking teratas di Akademi Selatan Baju Ungu dikenali sebagai Liu Kuang. Ramai pengikut dari Akademi Selatan telah berkumpul di sisinya, dan dikatakan bahwa dia secara rahasia telah mengawal 1/4 daripada muridnya. Selain Liu Kuang, murid lain yang paling disukai dan aktif ialah Nan Mengzheng, Dong Yi, Wang Xiaoxi, dan beberapa yang lain. Mereka mempunyai tahap kekuatan tertentu. Akademi Baju Kuning Utara tidak bersatu. Tetapi ada seorang gemuk yang dikenali sebagai Ren Xiaoyao dan seorang remaja bernama Lin Xin. Mereka sangat aktif beberapa hari ini. Mereka juga sangat kuat dan telah coba menghubungi murid lain dari Akademi Utara. Bagi Akademi Barat Baju Merah, tiada apa yang istimewa mengenainya. Tiada sesiapa di sana yang patut Anda fokuskan. Dan kabar angin mengatakan bahwa kesemua 10 calon pilihan mereka tidak begitu kuat. Selepas selesai melaporkan dalam sekaligus, Zhang Tianlun turut menyampaikan 3 buku kecil kepada abang kanannya. Beliau telah merekodkan keadaan sebenar tentang calon-calon dari 3 akademi lain mengenai mereka. Sangat bagus. Kamu semua telah melakukannya dengan baik. Saya akan ingat pencapaian kamu dengan hati. Dan apabila bapak saudara saya keluar dari pengasingan, saya akan pastikan kamu berdua akan mendapat ganjaran, kata Lilan sambil mengangguk puas. Geyin dan Zhang Tianlun sangat gembira mendengarnya. Terima kasih banyak karena menyampaikan ucapan untuk kami kepada Elder Li, Abang Senior Li, kata mereka. Masa 1 hari berlalu dengan sangat pantas. Dalam sekelip mata, Tanglung telah dinyalakan, dan bulan sudah memancarkan cahayanya yang memikat. Ding Hao kembali ke biliknya sendiri dan meningkatkan latihannya. Dia sudah dapat menumpukan ki berais dalam perut dantiannya kepada bentuk cecair yang hampir sempurna. Benih ki yang dicipta oleh kuasa beraisnya juga seperti intipati kristal, berkilauan dan tulen. Tiada langsung kekotoran di dalamnya.
dan ia terus membekalkan ki berais untuk menyuburkan badannya. Lebih-lebih lagi, unsur api ki yang berapi-api di dalam dantian tengahnya juga telah menjadi lebih besar. Benih ki yang dikuasakan oleh kuasa apinya telah berkembang lebih daripada 2 kali ganda berbanding size-nya malam tadi, dan telah bertukar daripada warna kuning pudar kepada kuning tua. Ia terus mengeluarkan ki dan sedang membina semula kolam dantian pusatnya. Dengan itu memberikannya kuasa yang sangat unik. Tindakan menanam ki yang berapi-api dan berais, yang sama sekali berbeza, memberi Ding Hao faedah yang sukar untuk digambarkan. Kuasa berais dan berapi-api yang terletak di dantian bawah dan tengahnya adalah berlawanan, dan mereka menolak dan saling melengkapi pada masa yang sama. Dengan cara ini, mereka sepadan dengan teori yin dan yang disebarkan oleh seni mempertahankan diri di dunia ini. Selain itu, dari segi menyuburkan badannya, kesan gabungan ini jauh lebih menakjubkan daripada mana-mana sumber tunggal ki yang lain. Ding Hao mempunyai ilusi bahwa dia seolah-olah semakin kuat dengan setiap saat dan menit yang berlalu. Manifestasi berganda suci pedang dan pedang adalah perlembagaan yang tiada taranya. Ia paling tepat untuk memanggilnya sebagai manifestasi suci. Saya rasa seperti kereta lumba yang dipasang. Bersambung. Bertemu di bab seterusnya.